Dalam video ini kita akan belajar tentang menganalisis kesan berbahaya mikroorganisma. Dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Channel yang memberi input tentang terutamanya subjek sains, matematik tambahan serta motivasi diri. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Okey, kita teruskan dengan 1.4, menganalisis kesan berbahaya mikroorganisma. Mikroorganisma yang berbahaya. Okey. Kita tengok. Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Pengelasan patogen dan bagaimana patogen menyerang sel perumah. Okay, yang pertama, kita pergi kepada bakteria. Bakteria menghasilkan bahan kimia toksik yang membunuh sel perumahnya. Itu fungsi bakteria. Okay, selain daripada bakteria, virus. Okay, virus akan masuk dan memusnahkan sel perumah. Okay. Dan yang ketiga, kulat. Kulat menghasilkan enzim yang menghuraikan tisu sel perumah. Itu 3. Seterusnya, protozoa menghasilkan bahan kimia toksik yang membunuh sel perumah. Okay. So, ada 4 pengelasan patogen di mana yang akan disebabkan oleh bakteria, virus, protozoa dan kulat. Okay, kita pergi dulu kepada yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey. So kita ada penyakit yang pertama iaitu kolera. So gejala dia muntah, perut kejang, cirit, birik. Cara berjangkit makanan, air yang tercemar. So kolera ni juga disebut dikenali sebagai taun. Okay, kolera juga taun. Yang kedua, pneumonia. Okay, cecair dalam paru-paru, demam, sakit menggigil. So cara berjangkit dia melalui udara. Seterusnya, gonoria. Kesakitan semasa membuang air kecil, pengeluaran nanah dalam organ pembiakan, cara jangkitan melalui hubungan seksual. Gonoria. Seterusnya, tuberkulosis. Tuberkulosis ataupun TB. Ataupun kita panggil juga batuk kering. Batuk. So, gejala dia batuk, penurunan berat badan, sakit dada dan sesak nafas. Cara jangkitan melalui udara, air dan makanan. Dan last ialah sifilis. Gejala dia demam, nodus limfa yang bengkak, bintik merah pada kulit, rambut gugur. So ini ada 4 gejala sifilis melalui jangkitan melalui hubungan seksual. Okay, itu adalah bakteria. Yang kedua, kita pergi kepada virus. Okay, virus, selsema dan influenza. Gejala ialah hidung berair, demam, sakit kepala, letih ataupun sakit kerongkong. Cara jangkitan adalah udara. Demam denggi, bintik merah pada kulit, demam panas, sakit kepala, sakit sendi dan otot, pendarahan dalam hidung, mulut, kulit dan organ dalaman. Cara jangkitan melalui nyamuk Aedes. Yang ketiga ialah demam campak, selsema, batuk, demam, bintik merah pada badan, bersin. Cara jangkitan melalui udara dan air hujan.
Yang keempat, hepatitis A atau B. Okey, gejalanya ialah demam, keletihan, jaundice, muntah, sakit sendi dan otot, hilang selera makan, air kencing, warna gelap. Cara jangkitan melalui makanan tercemar dan cecair badan. Okey, last ialah AIDS. So, gejalanya nodus limfa bengkak, hilang berat badan, ruam pada kulit, lesu, demam dan cirit-birit. Cara jangkitan melalui cecair badan, jarum suntikan yang tercemar. Okay. So, inilah contoh video berkenaan. Okay. Contoh adalah HIV/AIDS. Sel darah putih. Okay, kita pergi yang ketiga. Penyakit yang disebabkan oleh kulat. Okay, yang pertama. Okay. Panau. So, panau. Gejalanya ialah terdapat bahagian pada kulit kelihatan cerah dan berwarna putih. Ruam gatal. Cara jangkitan melalui sentuhan spora jatuh pada kulit. Seterusnya, kurap. Kulit menjadi merah, kegatalan pada kulit. Kulit kepala yang dijangkiti akan menyebabkan kehilangan rambut. So, cara jangkitan melalui sentuhan. Seterusnya, penyakit pityriasis versikala. Ruam pada dada, leher, tangan dan belakang badan. Bintik kemerahan atau keperangan pada orang berkulit cerah. Bintik pucat pada orang berkulit gelap. So, cara jangkitan melalui sentuhan. Okey. Seterusnya, penyakit seriawan mulut. Mulut dan lidah menjadi merah. Cara jangkitan melalui sentuhan. Okey, tengok video ni. Okey, ni dia kurap. Okey, last kita pergi kepada penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Okey, yang pertama, penyakit malaria, ataupun demam malaria. So, gejalanya demam panas, anemia, lesu, sakit kepala, kulit pucat. Cara jangkitan melalui gigitan nyamuk iruk. Seterusnya, protozoa juga, penyakit tidur ataupun trypanosome. Gejalanya demam, debaran, hilang berat badan. Cara jangkitan melalui lalat. Gigitan lalat. Seterusnya,
Penyakit disentri, gejalanya ialah cirit-birit, lemah, sakit perut. Cara jangkitan melalui air tercemar. Boleh tengok video ni. Sporozoid. Okey. Seterusnya, cara penyakit berjangkit. Yang pertama melalui udara. Yang kedua melalui makanan. Yang ketiga melalui air. Okey. Sebab apa? So, digunakan tanpa mendidihkan air. So, bahaya ni. Ambil air daripada air sungai yang tercemar. Lepas tu kita minum. So, mulalah kena penyakit. Cirit-birit. So, ini dia. Kita dia. Melalui sentuhan. Okey. Sentuhan secara langsung, hubungan seks, perkongsian jarum suntikan, pemindahan darah daripada ibu kepada bayi. Ataupun sentuhan secara tak langsung, perkongsian barang seperti towel, pakaian ataupun kasut. Seterusnya melalui vektor. Vektor, apa maksud vektor? Vektor ialah organisma yang membawa patogen kepada organisma yang lain. So, organisma. Vektor ni organisma. Lalat ke, nyamuk. Okay. Jangkitan melalui vektor. Kita tengok. Okay. Yang pertama, vektor tikus. Boleh menyebabkan penyakit demam, gigitan tikus. Cara jangkitan melalui gigitan tikus. Yang kedua, nyamuk. Banyak nyamuk. Vektor nyamuk menyebabkan penyakit demam malaria, demam denggi, filariasis. Okay, melalui gigitan nyamuk. Yang ketiga, lalat. Penyakitnya kolera, disentri, keracunan makanan. Cara jangkitan, patogen dipindahkan daripada telurnya ke makanan. Baik, jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Assalamualaikum.